Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya akan cerita kat sini, anggaplah sebagai satu hiburan saja. Tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah pun meninggal dunia. Jadi sebelum kita mulakan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah berikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Untuk hari ini, ialah kerana hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia kan. Jadi saya nak buat special sikit lah, biar panjang sikit cerita dia hari ini. Jadi berapa panjang? Itu nanti kita tengok. Tapi yang penting dalam kisah seram Malaysia kali ini, pada 31 Ogos ni kan, kita ada 3 kisah seram. Kisah-kisah ni semua berkenaan dengan rumah nenek. Yalah, siapa yang cuti kan sekarang ni tengah cuti sekolah. Jadinya siapa yang balik rumah nenek tu mungkin boleh kaitkan cerita ni dengan pengalaman-pengalaman anda yang ada dekat rumah nenek tu kan. Sama, dan cerita-cerita ni juga ada yang pernah berlaku pada diri saya sendiri. Maksudnya saya boleh kait, boleh relate kan dengan macam pernah jadi je kat aku. Gitu. Okey. Jadi tanpa banyak membuang masa, mari kita mulakan. Untuk kisah yang pertama ni, tajuk dia Rumah Nenek, dan tajuk kecil dia Langsir kat rumah nenek. Okey. Dah beberapa hari tau macam ni. Setiap kali saya sumbatkan earphone ke dalam telinga, selang berapa minit macam tu kan, saya akan dengar macam orang panggil nama saya. Dan pada mula-mulanya saya akan cabut juga earphone tu, nak cuba dengar betul-betul sama ada betul ke orang panggil. Tapi tak ada apa-apa pula. Lama-kelama saya dah macam lali dah dengan benda tu, dan saya malas nak layan dah benda tu. Dan saya cuba buat satu kesimpulan sendiri, yang earphone saya ni rosak. Mungkin coil dalam dia tu ada problem ke macam mana kan, pandai lah kan. So lalu dia mengeluarkan bunyi seakan-akan dia macam bergetar tau bunyi dia, dan seakan-akan bunyi tu macam panggil nama saya. Nama saya Razak tadi lupa nak cerita pula. Nama saya Zak, tapi dalam earphone saya tu dengar Zak, macam tu lah, mungkin lebih kurang macam tu kan. So bila bercakap tentang terdengar orang panggil-panggil ni, saya teringat kisah masa saya tidur dekat rumah nenek dulu. Ini zaman-zaman dulu lah, mungkin dah selang beberapa tahun dahulu lah. Dan nenek saya pula duduk dekat tengah-tengah pendang tau. Sekeliling rumah dia tu adalah sawah padi. Memang cantik tempat dia. Jadi hanya ada satu benteng dekat tengah-tengah sawah padi tu yang menjadi jalan untuk ke rumah nenek saya. Dan jalan tu pula kecil je, muat untuk sebiji motor je lalu. Dan nenek saya ni duduk sorang-sorang kat situ. Jadi kalau ada cuti dan kalau saya rajin lah, saya akan balik rumah nenek untuk jenguk-jenguk nenek, tolong-tolong nenek, mana yang patut lah. Ini mesti cucu kesayangan nenek ni kan. Dan setiap kali saya tidur kat rumah nenek, bila time waktu maghrib, nenek akan minta saya tutup semua tingkap-tingkap dan langsir. Rumah-rumah zaman dulu kalau kat kampung memang keliling tingkap. Sebab apa tau? Dia nak pengudaraan yang baik, dan memang banyaklah tingkap dia. Tingkap dia pula yang jenis buka yang gini. Lepas tu tengah-tengah tu dia ada selak lah, macam tu. Okey, tingkap rumah nenek semuanya tingkap kayu tau, berengsil bahagian tepi, dan bersendal pula gila, bersendal bahagian tengah macam biasa tingkap rumah orang kampung lah kan. Dan ada satu malam tu saya rasa malas sangat nak tutup semua tingkap-tingkap tu. Yang ada entah berapa banyak yang tu tingkap. Jadi saya pun main tarik je lah tingkap tu, just dapatkan macam tu je. Dan saya tak
engsel tengah tu saya tak tutup, dan saya tak sendal tengah engsel tengah dia, kata dia kat sini lah, sebab rasa macam malas. Lepas tu saya tarik langsir supaya nenek tak perasan yang yang saya tadi just tarik je tingkap tu, tak sendal. Jadi okey, tingkap-tingkap dekat depan dah selesai. Saya pergi pula tutup tingkap bahagian belakang pula. Razak, kau selak tak tingkap-tingkap tu? Kata nenek lah. Selak nek, selak. Yelah, jangan tak selak, takut apa-apa nanti. Kata nenek lagi sekali. Takut apa-apa? Takut apa pula nenek ni? Aku berfikir sendirian waktu tu. Nak takutkan saya lah tu maksudnya kan. Konon-konon lah agaknya. Dan selesai saya tutup tingkap yang terakhir dekat ruang hujung dapur tu, saya pun ambil air semayang. Nak semayang waktu tu solat maghrib. Jadi saya pun solat sendirian kat rumah. Sebab nenek ni dia biasanya kebiasaan nenek, dia akan pergi surau dekat area rumah dia tu je lah, tak jauh. Dia just jalan kaki je pergi surau. Dan apabila selesai solat, saya pun pasang TV, duduk atas kerusi rotan dekat depan TV tu, dan mulalah menonton. Tapi nak kata tengok TV sangat pun tak juga. Just sekadar terpaku dengan tenung saja. Dalam fikiran waktu tu, assignment. Dan selepas 15 minit saya duduk dekat duduk membayangkan assignment ni, duduk depan TV sambil membayangkan assignment, saya pun bangun daripada kursi dan masuk ke bilik tengah untuk saya betul-betul buat assignment saya. Sebab kepala otak tak boleh nak fokus nak tengok TV tadi kan. Asyik terfikir pasal assignment. Biasanya bilik tengah ni, kalau rumah tu memang rumah bilik-bilik untuk tetamu lah. Bilik tengah ni adalah bilik tetamu. Dulu-dulu ni bilik Pak Long, masa muda-muda lah. Dan sekarang Pak Long pun dah tua, takkan dia nak duduk dengan nenek lagi, kata dia. So dia duduk dengan anak bini dia dekat Shah Alam. Jadi setiap kali saya balik rumah nenek ni, bilik tetamu ni akan jadi bilik rasmi saya lah. Tengah-tengah saya menyarap ke atas katil sambil buat assignment tu, saya dengar bunyi berkeriut daripada arah ruang tamu. Kan bunyi apa tu? Macam bunyi engsel berkarat tau. Jadi saya fikir mungkin tingkap terbuka sebab angin. Yalah, tadi kan saya main tutup je, saya tak selak dengan dia punya lock dia kat tengah-tengah tu kan. Jadi saya pun abaikan je lah bunyi tu dan sambung buat assignment balik semula. Dan beberapa minit lepas tu, sekali lagi saya dengar bunyi berkeriut tu. Tapi kali ni dari arah dapur pula. Hati dah tak apa sedap dah waktu tu. Daripada saya tengah menyarap ke atas katil tu, saya terus berdiri tegak, berdiri dekat tepi katil. Dada waktu tu dah berdebar-debar dah. Dia dah rasa sampai ke tekak. Sebab waktu tu saya seorang kat rumah. Dum. Sudah. Dah lah tinggal seorang ni. Saya berfikir sendirian lah. Menyesal betul waktu tu sebab tak sendal tingkap-tingkap tadi. Dan mulalah perkara apa yang nenek cakap tadi, takut apa-apa tu. Mulalah benda tu merasuk fikiran saya kan. Jadi saya memang tak berani lah nak keluar daripada bilik tu, bagi tinjau tingkap-tingkap yang mana yang terbuka tadi kan lah. Sendiri takut lah kan. Saya tercegat berdiri kat tepi katil tu, tak berganjak. Otak ni dah macam-macam berfikiran, dah tak ada nak husnuzon dah, macam-macam apa benda lah, itulah ini kan. Fikirkan tentang bunyi tadi datang daripada mana, kenapa bunyi macam tu kan. Jadi tiba-tiba saya terdengar lagi bunyi berkeriut, tapi kali ini betul-betul dari tingkap sebelah katil saya. Dan saya berdiri membelakangi tingkap tu, menghadap pintu bilik. Saya terpaku kat situ. Jadi waktu tu saya nekat tau, apa pun yang terjadi, saya tak akan toleh kat tingkap belakang tu. Tertahan-tahan nafas tu bila bunyi berkeriut tingkap tu terbuka perlahan-lahan. Saya rasa macam nak pitam sebab waktu tu tak cukup nafas dah. Bunyi tu berhenti sebaik sahaja saya dengar suara nenek bagi salam.
Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Saya pun jawab. Razak, buka langsir Razak. Nenek nak masuk. Razak, buka langsir ni Razak. Dan saya waktu tu tergamam tau. Kenapa pula nenek nak masuk kena buka langsir? Nenek ni dah nyanyuk ke apa kan? Saya pun fikir macam tak baik tau cucu fikir macam tu kan. So saya pun berjalan keluar daripada bilik, pergi ke ruang tamu, nak buka pintu untuk nenek lah kan. Berani juga kalau nenek dah balik kan. Jadi hati tu senang lah sikit, ada peneman kan. Bila saya buka pintu tu, saya tengok luar, tak ada orang. Masalah ni kan. Otak dah mula berfikiran macam-macam lah pula kan. Dan daripada kejauhan, saya dengar suara orang surau ni tengah bertahmid. Bismillahirrahmanirrahim. Dan biasanya nenek akan tunggu sampai semua selesai dekat surau, baru dia balik. Takkan orang tengah bertahmid nenek dah balik kot kali ni kan. Jadinya saya pandang kiri dan pandang kanan. Bila dah pasti memang tak ada sesiapa pun, saya pun nak tutup balik pintu tu. Tak sampai sesaat saya tolak pintu tu, tiba-tiba ada kaki tahan pintu tu daripada luar. Maksudnya pintu tu nak tutup, kaki dia selak sendal dengan kaki dia dekat pintu tu tau. Jadi saya pun pandang kaki tu, itu kaki nenek kan. Saya pun buka balik pintu tu. Awal nenek balik hari ni? Nenek senyum je. Lalu terus berjalan ke arah tingkap ruang tamu. Dia terus masuk. Nenek masuk, terus pergi jalan kat tingkap ruang tamu tadi kan. Tanpa selak langsir tu, nenek tarik tingkap yang terbuka tadi sedikit tadi. Dia tarik dan sendalkan tingkap tu. Dia lockkan balik lah Kau tak sendal tingkap-tingkap ni tadi Zak? Nenek tanya macam tu. Tak Nek. Jawab aku balik semula lah. Sekarang kau pergi sendal semua tingkap-tingkap dalam rumah ni ya. Jangan selak langsir tapi jangan selak langsir. Kan susah Nek nak sendal tingkap tapi tak selak langsir. Waktu tu aku macam agak confused jugalah. Tapi waktu tu nenek tak jawab sepatah pun apa yang aku cakap. Dah mengajuk agaknya kan. Orang tu ni tadi dia suruh aku tadi dia suruh saya tutup tingkap tu, selak tapi saya tak buat macam tu. Jadi mengajuk lah mungkin. Jadi saya pun turutkan je lah kata-kata nenek tadi kan, memandangkan yang tadi saya dah tak buat macam tu, tak buat apa yang dia suruh. Jadi saya pun pergilah buat balik semula. Dan setiap tingkap-tingkap yang saya tutup tadi, dan saya pergi sendalkan lah tanpa saya selak langsir. Dan lepas dah sendal tu semua, saya pergi balik kat ruang tamu nak tanya lagi sekali kepada nenek lah. Kenapa nenek balik awal? Rasa tak sihat ke? Pening ke? Yalah, orang dah tua kan, dah berumur, jadi mungkin tak sihat. Jadi sampai saya kat ruang tamu tadi, saya tengok sekeliling. Nenek? Oh Nek? Nenek? Jadi saya periksa satu-satu bilik yang ada dalam rumah tu, sampai bilik-bilik air yang dapur sekali saya periksa. Tapi tak ada, tak jumpa nenek saya tau. Saya panggil nenek, tak ada nenek kat situ. Jadi lepas entah beberapa minit macam tu, saya pun duduk ke hulu, ke hilir, ke depan, ke belakang cari nenek saya ni. Saya pun duduk balik semula dekat depan TV tu dengan rasa confused. Mana pula pergi nenek aku ni? Tadi ada, tiba-tiba tak ada pula. Jadi mata saya tertumpu pada skrin TV saja waktu tu kan, tengok TV sambil, tapi kepala otak ni fikirlah. Saya tak pandang langsung tingkap-tingkap yang ada dekat sekeliling ruang tamu tu. Waktu tu otak ni ligat lah fikir, mana pergi nenek kan. Jadi lepas dalam 15 minit macam tu, saya duduk depan TV. Assalamualaikum. Suara nenek datang daripada luar. Dan kali ni saya betul-betul terpaku Assalamualaikum. Dan sekali lagi nenek bagi salam. Nenek ke? Saya just jawab nenek ke je, tak jawab salam tadi sebab takut bukan nenek kan.
Nenek lah, siapa lagi? Ish, budak ni, jawab nenek. Dah sedikit rasa tak sabar lah, sebab dah lama bagi salam kat luar tu, saya tak buka pintu pun. So saya pun pergi buka pintu. Nenek dengan kat depan pintu dengan kain telekung dah terpaku kat situ dah. Dan saya terdiam. Kau kenapa, Zak? Muka pucat macam ni, demam ke? Nenek tanyalah. So saya tak jawab tau. Nenek pun masuk dalam rumah dan lalu terus masuk kat dalam bilik dia. Dan selang beberapa minit macam tu, nenek keluar balik. Dah pakai baju kurung, baju tidur dia lah, dengan kain sarung semua. So saya pun duduk termenung depan TV lagi. Dan selama saya duduk dekat depan TV dengan nenek tu, nenek tengok TV tau, tengok berita. Dan saya pula asyik menghadap nenek, terpaku tengok je nenek macam tu, macam blur-blur kan ni. Tak lama lepas tu, nenek pun perasan yang saya ni duduk tenung je dia. Dah kenapa kan? Kau ni kenapa, Zak? Kau tenung apa? Tanya nenek. So untuk mendapatkan kepastian, jadi saya pun terus bertanya pada nenek. Nek, kenapa kalau nenek suruh Zak tutup tingkap tadi, nenek suruh Zak sendal tingkap tu dan tutup langsir sekali ya, Nek? Nenek pun tenung saya dalam, macam memikirkan sesuatu waktu tu. Kalau tak sendal, terbukalah tingkap tu, jawab nenek. Sambil mengalihkan pandangannya balik tengok TV. Dia macam layan tak layan lah saya kan. Habis langsir tu kenapa, Nek? Kenapa? Kan kalau kita dah tutup tingkap, dah buka tingkap, memang tak nampak luar kalau ada langsir kan. Nenek buat tak tahu je dengan soalan saya tadi. Matanya tu fokus kat TV tu, dia tengok TV je lah. So saya nak tanya lagi sekalipun rasa macam saya bersalah dah. So lepas tu saya pun diam je lah. Malah nak memanjangkan cerita kan. Dan waktu tu jam dah menunjukkan pukul 11.30 malam. Nek, malam ni Razak tidur sekali dengan nenek boleh tak? Tanya saya. Jadinya saya pun pernah, memang dulu waktu saya tingkatan 1, tingkatan 2, saya memang duduk dengan nenek saya jaga. Kalau tidur dengan nenek tu, memang selalulah tidur dengan nenek kan. Okay, so nenek mengalihkan pandangannya daripada skrin TV kepada saya balik semula. Jadi nenek ni pandang je saya kan, dah kenapa pula budak ni kan. So tiba-tiba nenek bersuara, nenek tanya, kau ada nampak apa-apa ke tadi, Zak? Tanya nenek serius lah, waktu ni nenek tengah serius. Apa-apa? Apa-apa, Nek? Nenek terdiam sekejap. Nenek pun cakap, entahlah Zak, kadang-kadang kan nenek rasa macam nenek ni ada peneman lah kat rumah ni. Macam setiap kali kalau nenek lupa buat sesuatu, dia akan buatkan. Kalau nenek lupa tutup api dapur, dia akan tutupkan. Kalau nenek lupa kunci pintu, dia kuncikan, Zak. Kalau nenek tak tutup tingkap dan langsir pada masa maghrib, dia akan tutupkan. Jadi saya tak tahu nak buat reaksi muka macam mana tahu waktu tu. Siapa dia, Nek? Macam mana rupa dia, Nek? Saya pun bertanya perlahan-lahan kat nenek. Entahlah, nenek pun tak tahu. Nenek tak pernah nampak, tapi nenek tahu dia ada. Jawab nenek dengan relax je kan, macam tak ada apa-apa pun. Sebab tu ke nenek selalu suruh Razak sendal tingkap dan tutup langsir? Oh, tak. Itu sebab benda lain, jawab nenek sambil matanya memandang tingkap tepi ruang tamu tu. Sebab benda tu suka masuk pakai tingkap, kata nenek tau. Tapi kalau langsir pada tingkap tu tutup, dia tak boleh nak masuk. Cerita nenek membuatkan saya rasa semakin pelik tau. Terasa panik, tapi mendapat jawapan yang pada waktu yang sama. Jadi saya pun relief jugalah. Jadi saya pun mula bercerita tentang apa yang saya alami tadi. Tadi kan, Nek, Razak dengar tingkap terbuka tau. Adalah dalam 3 kali tingkap terbuka ni, Nek. Lepas tu Razak dengar suara nenek bagi salam, suruh Razak buka langsir. Tapi Razak tak buka langsir. Razak buka pintu. Bila Razak tengok kat luar, tak ada orang pun, Nek, kat luar. Lepas tu bila nak tutup pintu balik, nenek tahan pintu dengan kaki. Razak pun buka balik pintu, bagi nenek masuk. Nenek suruh Rizal sendal semua tingkap, tapi jangan selak langsir, kata nenek waktu tu lah. Jadi bila Razak datang balik kat ruang tamu cari nenek balik semula, nenek dah tak ada. Nenek pergi mana sebenarnya? Jadi
Waktu tu muka nenek saya terus berubah. Daripada tenang, terus muka dia runsing jadinya kan. Mulut nenek macam nak cakap sesuatu, tapi macam tak tahu macam mana nak susun ayat. Dan selepas beberapa detik, nenek pun bersuara. Razak, kalau nenek cakap ni, kau jangan takut ya. Dan dalam dunia ni, bukan kita saja yang ada tahu. Banyak makhluk ciptaan Allah yang lain. Nenek dah faham dah apa yang terjadi dekat kau tadi. Yang bagi salam tu benda lain tau. Yang tahan pintu tu benda lain. Yang depan kau ni barulah nenek kau. Suspense sikit lah. So malam tu saya call mak ayah minta ambil daripada rumah nenek. Waktu tu jam pun dah menunjukkan pukul 1:30 pagi. Mak dan ayah sampai depan rumah nenek tau. Jadi nenek nampak kecil hati lah dengan keputusan apa yang saya ni konon-konon nak balik, tak nak tidur dengan dia kat situ kan. Yelah, yang orang tua, tak orang tua kalau saya pun letak kat situ kecil hati juga kan. Kau datang ni tiba-tiba nak balik kan. Tapi saya jujur dengan nenek, semangat saya dah lemah dah waktu tu. Saya tak boleh terima kejadian-kejadian macam ni dalam hidup, kata dia. Sungguh puitis, sungguh dramatik sekali. Mungkin untuk menjaga hati nenek, mak dan ayah buat keputusan untuk bermalam kat rumah nenek pada malam tu. Jadi sampai situ saja yang saya ingat tentang kisah saya tidur kat rumah nenek ni. Tapi apa terjadi selepas tu saya dah tak ingat dah. Kejadian tu pun berlaku masa saya mula-mula masuk belajar diploma dulu, kata dia. Dan sekarang tengah tahun akhir ijazah. Nenek pun dah meninggal dunia 2 tahun lepas. Rasa juga kehilangan nenek. Tak dapat dah nak balik rumah nenek bila cuti semester. Jadi ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama dengan tajuk langsir ni. Jadi tanpa membuang masa, kita terus ke kisah yang kedua. Untuk kisah yang kedua ni, tajuk dia gangguan dan masih lagi dekat rumah nenek. Tapi bukan rumah nenek yang tadilah, ni rumah nenek orang lain pula. Okey, kita mulakan. Saya nak berkongsi satu pengalaman semasa saya muda remaja dulu. Rumah nenek saya ni angker sikit tau, sebab ada penjaga dia, kata dia. Dan kisah dia begini. Rumah nenek saya ni dah lama tak ada penghuni tau, semenjak kematian nenek pada tahun 80-an dulu. Walaupun lama ditinggalkan, halaman dan rumah nenek ni seperti ada orang sapu. Ada orang bersihkan, tak berabuk, tak ada daun-daun kan. Jadi macam something fishy there. Tapi the thing is, tetap rumah nenek saya. Jadi tak adalah nak rasa takut sangat pun macam mana kan. Jadi rumah nenek terletak di satu kampung di Pulau Pinang. Kelilingi pokok-pokok yang tinggi macam pokok durian, pokok bacang, sentul dan banyak-banyak lah. Memang rumah nenek saya ni dekat dengan kawasan hutan juga kata dia. Halaman rumah nenek berpasir putih dan depan rumahnya ada hutan yang agak tebal dan ada jamban dekat depan rumah. Ini jarang. Saya jarang pula dengar kat depan rumah ada jamban ni cerita dia lah. Jadi jangan cari selai pun daun kat halaman depan rumah nenek ni, sebab memang takkan jumpa pun. Macam yang saya cakap, rumah nenek ni macam ada orang yang menyapu setiap hari. Walaupun tak pernah nampak lah siapa pula yang menyapu. Ataupun dalam rumah nenek ni habuk pun tak ada. Jadi rumahnya tradisional dengan serambi panjang yang ada tutup tu tau. Jadi rumah lama tu bertiang seri dan dapur dia tu dekat bawah just alaskan tanah je. Maksudnya dia belah dapur tu tak ada simen kat lantai dia lah, just tanah je. So nenek pula dulu ni hanya gunakan air telaga untuk mandi dan minum. Telaga tu pula terletak dekat belakang dapur rumah nenek. Jadi masa kakak bongsu saya kahwin, memandangkan rumah keluarga saya ni kecil dan kami sepupu sepapat lelaki ramai masa tu, memanglah tak ada tempat nak tidur kan. Jadi selesai kemah didirikan, kami pun berpakat nak cari tempat tidur. Kat mana nak tidur ni kan? Kerana waktu tu tak ada dah tempat nak tidur. So sepupu saya yang paling besar, paling otai kata dia, dia letak nama sini Becak. Becak ni dah arwah ya.
Nanti dia pun decide untuk nak bermalam dekat rumah nenek yang tak berapa jauh daripada rumah kami lah. Kami yang budak-budak ni dalam 10 orang ni mengikut sajalah keputusan si becak ni kan. Maka berombonganlah kami berjalan ke rumah nenek pada malam tu kan. Jadi sebelum sampai, kami singgah kat pekan kecil untuk membeli beras, sardin, telur dan bawang untuk menjadi makanan kami malam ni nanti. Tapi kerana ramai yang sangat dah lapar, biasalah dah ramai dengan saudara-saudara kan, dah bersembang, dah main huha-huha itu ni sini, itu ini kan. Jadi dah rasa penat. Jadi kita orang pun singgahlah kat mamak sekejap. Kita orang makan roti canai seorang sekeping tu ala-ala perut dulu. Okay, nak masuk rumah nenek ni kena lalu macam hutan. Walaupun ada jalan tar juga tapi kena lalu kat kawasan hutan juga. Kiri kanan pokok dengan beberapa buah rumah berselang seli semak tau. Ini biasalah perjalanan yang biasa kalau kita nak balik kampung Dan daripada jauh nampak rumah nenek ni suram je. Seram juga masa tu kerana kebetulan bulan agak terang pada malam tu. Rumah nenek ni pun tak berkunci je lah. Siapa yang berani nak pergi rumah nenek kan? Sebab rumah ni dah lama tau. Sebab semenjak nenek meninggal macam saya cakap tadi, daripada tahun 80-an tu rumah ni dah kosong. Jadi waktu nak masuk tu yang paling otai becak ni lah pun bagi salam semasa nak buka pintu. Tapi kami dengar macam ada benda tiba-tiba waktu nak buka pintu tu, Assalamualaikum, boom. Daripada dalam rumah kita ada dengar bunyi sesuatu jatuh daripada dalam rumah. Dan masing-masing waktu tu buat tak dengar je sebab badan dah berpeluh-peluh lah, dah melekit kan, dah menampak daripada tadi. Ya, jadi yang menghairankan 7 orang daripada kami yang 10 orang ni tiba-tiba dandan je semua sakit perut. Yang tak sakit perut cuma saya dan 2 sepupu saya, si Perus dengan Din. Jadi kami pun jadilah penunggu mereka yang memerut dalam hutan dekat depan rumah kan. Jamban tadi kat depan rumah kan. Kita orang pun menunggu je lah kat situ kan. Masa kita orang duduk kat tangga tadi, dekat dapur kami dah dengar tau bunyi macam orang undang balik. Dia macam pakai selipar kan. Kalau dulu kalau selipar Jepun kan berat tu kan. Dia jalan tu macam menyerit-nyerit ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir. Tapi dekat dapur lah. Dapur dia pula kan tadi lantai kan dia lantai tanah je kan. Jadi dan sambil macam tu bunyi dia macam orang ni sambil marah-marah atau bebel-bebel macam tu. Kemudian kita orang pun dengar bunyi orang berjalan dekat serambi. Serambi tu kan kayu, so memang jelas sangat bunyi orang berjalan. Macam tu lah, macam orang kulu kilir macam tu kan. So kerana lama tak berhuni dan rumah tu tak ada bekalan elektrik, kita orang pun pakai lilin je pada malam tu. Daripada ekor mata saya nampak macam ada seorang lelaki mengendap-endap tau kat belakang pintu. Tak jelas, tapi bentuk dia memang seorang lelaki lah kat situ. Jadi setelah selesai saudara mara saya yang tadi tu pergi menyelesaikan masalah mereka kat depan ni, dah mandi-mandi apa semua, kita orang semua mandilah sekali. Becak pun mula memasak kat dapur. Bau sardin dengan telur dadar malam tu memang teramat harum dan sangat-sangat menyelerakan, kata dia. Jadi selesai memasak, kita orang pun nak makan lah dah ni. Kejadian pelik sekali lagi. 7 orang tadi tu tiba-tiba sakit perut balik semula sekali ni. Tapi kali ni lebih teruk daripada yang tadi. Memang dengarlah mereka mencerit berjemaah, kata dia kan. Jadi kami tak berani nak duduk kat depan tangga. Jadi kita orang ni pun berdiri je lah. Tunggu je lah kan dekat dalam rumah tu kan. Kat dapur kita orang dengar macam orang berkenduri, pungpang pinggan mangkuk berlaga-laga, macam sibuk sangat kat dapur tu lah. Dan Ferus pula yang paling kecil masa tu dah start menangis dah. Dia dah start takut lah sebab bunyi terlalu kecoh. Dan yang 7 orang dekat depan tengah menyelesaikan masalah dia orang. Yang kita orang ni 3 orang je dekat tengah-tengah tu, dengan ada Perus seorang. Perus kat situ ada paling kecil. Dengan kat dapur tu bising kungkang kat dapur macam ada kenduri lah. Mujur lah yang mana tadi kata sakit perut tadi kat depan tu, tak lama, tak makan masa lama lah. Yang lama masa nak mencuci sebab telaga tu cuma ada 1 je. Jadi 1 timba. Jadi nak kena nak settlekan 7 orang punya kerja, memanglah lambat sikit. Jadi dah pun selesai. Kami pun nak makan. Bila buka periuk nasi kat dapur, kita nampak daripada luar tu nampak macam biasa periuk nasi je kan.
Wap berbagai dengan nasi hampir penuh dulu. Tapi apabila kita orang cedok terus, senduk tu kena dasar peljuk. Maksudnya kosong. Tinggal dia punya bahagian kerak yang ke atas je. Dan kuali tadi berisi dengan sardin yang tadi baru si becak tu masak tadi. Tapi bau dia teramat hanyir keluar daripada kuali tadi. Telur dadar juga disin dan mengeluarkan bau hanyir yang sangat-sangat meloyakan. Maksudnya, macam makanan kita orang ni tadi, semua dah habis licin kena sapu dengan sesuatu. Dan Feiruz pula beritahu becak, masa dia orang duk mencerit tu, dia pandang kat belakang. Dia nampak ada satu makhluk tengah terkangkang menjilat kuali sambil memandang tajam pada dia. Dan itulah yang buatkan dia menangis lah. Feiruz ni kan dia yang paling kecil antara kita. Dia nampak benda macam tu. Itu yang sebab dia menangis tadi. Dan becak ni pula selaku otai sekali kat situ, dia pun memaki hamunlah binatang tu. Walaupun dia tak nampak, kita orang tak nampak apa-apa waktu tu. Cuma becak ni dia jadi marah lah. Dia pun memaki hamun binatang tu kan. Yang kami yang lain ni cuma diam. Dan ada yang ngajak nak balik ataupun tidur kat mana-mana, asalkan jangan kat rumah tu. Semua dah start takut lah kan. Tapi si becak ni degil. Dia cakap, siapa yang nak balik boleh balik. Baliklah pergi siapa yang nak balik. Tapi dah terlalu lewat. Becak cakap, tak apa. Malam ni dia tahulah nasib dia. Wah, macam hebat betul si becak ni Kita ni anak cucu, bukan orang lain. Dia nak kacau sangat. Biar dia kacau, kata si becak lagi. Walaupun dalam ketakutan, kami naik juga ke atas rumah lah. Saya, Feiruz, Din tidur kat atas katil. Dan atas katil bau dia sangat wangi. Walaupun rumah tu dah lama tak ada orang duduk, tapi baunya wangi tau. Yang tepi katil ada satu tingkap tau. Yang dia orang yang lain ni semua tidur kat bawah lah. So becak seorang je yang tidur kat area atas tempat nenek saya solat lah. Ada lubang macam jaring kat situ, sinonim dengan rumah-rumah lama. Dia memang biasa kalau ni dia ada macam petak-petak macam jaring-jaring gitu kan, untuk pengaliran udara macam tu. Dan bila masing-masing dah diam, tiba-tiba kami dengar berderau. Psst. Bunyi pasir dibaling dekat atas bumbung. Dan mula-mula bumbung area tempat kami tidur tu, kita orang tidur kat satu tempat tu, bunyi dekat atas tu. Dan tiba dia baling pasir dekat bumbung belah depan pula, bahagian serambi. Psst. Kami buat tak indah je, walaupun masing-masing dah kecup perut, dah takut dah waktu tu. Dan lepas tu dengar pula orang menapak dekat serambi, mondar-mandir macam tadi, sambil mengomel-ngomel. Macam tu lah agaknya. Macam orang tak puas hati tau dekat depan serambi. Tak cukup dengan tu, kami dengar pula macam buah kelapa dibaling dalam telaga. Macam tu lah agaknya kan. Diamlah sekejap. Kami semua dengar dinding dicakar-cakar seolah-olah dengan kuku yang sangat tajam waktu tu. Tak ada antara kami yang tidur pun, tapi kami dengar dengkuran. Si becak tadi, becak, sorry maaf. Becak tadi, walau weh, dia boleh tidur kata dia kan. Dan keadaan menjadi sunyi dan tiba-tiba kami dengar semua nama kami disebut sambil mendengar bunyi ketukan kat pintu. Jadinya masa tu yang lain semua lari duduk kat atas katil tau. Berluk-beluk dah semua dah, sambil menangis ketakutan. Hantu kot. Lelaki pun menangis, okey, kata dia. Pintu ada 3. Satu dekat dapur, satu dekat ruang depan, dan satu lagi dekat serambi. Dan semua pintu ni diketuk sambil dengar nama kami semua ni dipanggil-panggil, diseru-seru macam tu. Dan lepas tu satu benda tu keliling rumah tau, mengetuk-ngetuk pintu dinding keliling sampai tu. Dan suara dia suara lelaki garau, macam marah kami tak buka pintu tau, sambil bebel-bebel macam tu tau. Dan tiba-tiba semua suara tadi tu semua jadi sunyi sepi. Kami dengar macam biawak memanjat daripada dinding ni sampai ke atas bumbung tau. Masa tu pula kami dengar becak duk ketawa dalam tidur dia. Dia boleh mimpi macam kelakar gitulah bunyi dia. Kerana atapnya separuh zinc, kita orang boleh dengar seolah-olah zinc tu dikopek dengan kuku tajam. Macam tu lah agaknya. Menangis-nangis kami ketakutan, tak tahu nak buat apa dah. Dan yang paling mengejutkan sekali, kami dengar macam ada orang terjun daripada atas alang dekat tiang seri tu, terjun ke bawah ke tengah rumah. Kedemong.
Dan dari cahaya sama-sama lilin, kami semua dapat lihat susuk seorang lelaki telanjang bertinggung di atas alang sambil merenung kami dengan mata merah dia. Okey, cerita yang pasal yang ni, yang benda bunyi terjun ni, saya pun pernah alami, tapi saya tak share kali ni lah. Yang ni macam bila saya baca ni, serius lah, macam apa yang saya pernah alami dulu. Jadi jarinya okey, sambung cerita jari dia macam menunjuk-nunjuk pada kami yang ada dekat atas katil waktu tu. Semuanya terjerit-jerit dah, meraung-raung dah. Masa tu termasuk lah walaupun saya sekali, walaupun waktu tu saya tengah dah besar lah, maksudnya dah pecah suara kan. Suara orang lelaki dewasa kalau menjerit macam buruk pula kan. Dan tiba-tiba yang becak ni tengah tidur tadi, dia bangun, dia terus berdiri. Dia pun terus menjerit macam tu lah. Weh, pasal apa hang duk kacau orang nak tidur ni kata dia gitulah nak tahu apa yang terjadi waktu tu. Lembaga tu terjun dan terus pergi kat depan becak. Besar benda tu, botak dan berbulu. Kami pun apa lagi, terjun katil, daripada katil pergi ke pintu, buka aja pintu, kami terus terjun dan berlari-lari ke atas jalan. Maksudnya lari daripada rumah lah. Melolong-lolong masing-masing, menangis-nangis, menjerit-jerit dah waktu tu. Lepas tu kami nampak ada suluhan lampu suluh dekat 5 ataupun 6 biji macam tu. Rupa-rupanya jiran-jiran dekat situ dengar lolongan kami dan tahu yang kami ni anak cucu nenek tumpang bermalam kat situ. Apa yang jadi lepas tu kami pun dah tak tahu dah. Masing-masing dah macam semangat tu dah tak ada, dah direntap, hilang habis, lembik dah masing-masing. Dan lepas tu memang sering kita orang ni kena ganggu tau. Becak pula lepas kejadian tu selalu sakit-sakit hinggalah dia menghembuskan nafas terakhir beberapa tahun lepas tu. Dan tak mungkin kami lupakan. Masing-masing dah beranak pinak dah. Kalau jumpa kami akan bersembang dah. Memanglah ada bersembang tentang rumah tu. Masih lagi bersembang. Dan itu mungkinlah kenangan kami bersama-sama. Dan tanpa becak lagi lah sekarang. Becak pun dah meninggal ya. Baik, untuk kisah yang ketiga ni, dia cerita pasal dekat rumah ibu saudara dia pula tapi bukan orang yang sama ni, orang yang lain-lain je. Ini kita just ceritakan cerita berkenaan dengan rumah-rumah je. Okey So kita mulakan. Dulu-dulu masa saya sekolah rendah daripada darjah 3, 4, tahun 95-96 saya kerap tidur dekat rumah ibu saudara. Rumah ibu saudara saya ni ataupun makcik ni ada dekat sebelah rumah je. Disebabkan saya hanya tinggal berdua dengan nenek, jadi kita orang kerap pergi tidur kat rumah makcik lah. Seronok kami dapat tidur ramai-ramai kat ruang tamu. Memanglah seronok, nanti dengar cerita-cerita malam-malam kan, memang best. So tambah-tambah lagi bila kakak sepupu yang belajar dekat universiti pulang untuk cuti semester, seronok tidur dengan dia sebab dia suka bercerita tentang kisah-kisah seram. Sama, saya pun pernah macam tu, memang seronok. Banyak cerita yang dia kongsikan, tapi kebanyakannya saya dah ingat dengan lupa lah sebab dah lama kan. So nak dijadikan cerita. Satu malam tu, masa tu bulan purnama, kita orang bersiap-siap nak tidur lah waktu tu. Kami tidur kat ruang tamu. Kedua, kerana ruang tu agak lapang dan tak ada banyak perabot kat situ. Filem nipis dan Toto Narita ni, dah lama tak dengar Toto Narita. Dia pun bentang lah, kami pun bentang untuk tempat nak tidur lah. Masing-masing dah mula nak baring dan lampu pun dah ditutup. Hanya cahaya daripada lampu dapur yang sama-sama kelihatan waktu tu. Dan kita orang pun baring membelakangkan tingkap tau. Maksudnya tingkap kami berada dekat bahagian atas kepala kami lah. Tapi kita orang pandang sebelah sana, tingkap kat belakang macam tu lah. Jadi rumah ibu saudara ataupun rumah makcik saya ni rumah batu. Jadi jarak antara lantai depan dengan tingkap ni tak berapa tinggi lah. Jadi tingkap dia pula jenis kaca dan bertutup dengan langsir je. Dan tiba-tiba sewaktu mak saudara ni hendak merebahkan badan ke atas tilam, dia ternampak satu susuk di sebalik langsir yang ditiup dengan angin kipas. Tapi dia nampak macam bayang-bayang dekat langsir tu lah macam tu. Dan lembaga tersebut berpakaian serba hitam dan compang-camping. Ibu saudaraku terus bangun.
dan panggil anaknya dan mengatakan, ada orang tu dekat depan tu, cuba tengok. Dan anak dia ni tadi segera pergi membuka lampu, pap, tapi tak ada nampak siapa-siapa pun kat situ. Yang jelas menurut makcik, lembaga tu berpakaian serba hitam, compan camping, tetapi wajahnya tak berapa nampak. Walaupun waktu tu malam tu bulan mengambang penuh lah. Jadinya menurut arwah nenek pula, itu adalah jiran sebelah rumah yang juga pun saudara kami juga, kata dia. Dia hanya datang untuk menjenguk anak cucu cicitnya saja, kata nenekku lagi. Dan sepupu-sepupu saya juga pernah lihat lembaga yang berpakaian serba hitam, yang sama juga compan caping seperti yang makcik saya cakap, pada satu senja ketika dia ingin meleraikan ikatan langsir pada tingkap. Biasa kalau kat kampung kan, ataupun kat mana-mana lah, kalau kita ada langsir kan, kita ikat kat tengah tu kan. Bila malam dia buka ikatan tu, biar langsir tu terburai kan tu, jadi tu tertutup lah. Jadi lembaga tu sedang terbongkok-bongkok mengutip sesuatu kat bawah pokok jambu yang ada dekat halaman rumah. Korang bayangkan, adakah kedua-dua lembaga itu sebenarnya lembaga yang sama? Wallahu alam bisawab. Okey. Sewaktu lagi kisah yang seterusnya, sewaktu usiaku berusia dalam 7 ke 8 tahun, ni tahun 93 dengan 94 macam tu lah. Saya dan sepupu gemar bertandang pergi ke rumah nenek saudara pula yang terletak dekat belakang rumah kami. Jadi maksudnya macam dalam kawasan tu semua saudara mara dia dekat-dekat. Seronok lah macam tu. Kalau raya pun memang seronok. Dekat belakang rumah kita orang ni terdapat banyak pokok buah-buahan macam langsat, manggis, rambutan, durian dan macam-macam lagi, kata dia. Dan rumah nenek saudara kita orang ni agak ke belakang sedikit. Kat tepi rumah dia tu ada satu buah perigi. Lama tak jumpa perigi. Dan air daripada perigi itulah yang digunakan untuk mandi, untuk membasuh, memasak dan sebagainya. Rumah dia juga tak mempunyai bekalan elektrik dan dia hanya menggunakan pelita minyak tanah pada waktu malam. Dan satu pagi, waktu cuti sekolah hujung minggu lah, weekend, saya dengan sepupu tu pergilah rumah nenek saudara ni kan. Dan kita orang punya hajat lah nak bersih-bersihkan, nak kemas-kemas rumah dia kan. Al-maklum lah yang nenek saudara kami ni dah tua dan tinggal seorang diri kat rumah tu. Kedua-dua anak lelaki nenek saudara saya ni dah berkahwin dan diorang dah tak tinggal situ lah. Jadi nenek saudara ni kat situ seorang-seorang. Jadi kita orang pun mulalah mengemaskan rumah nenek ni, tolong-tolong apa yang patut lah. Yang saya ni menyusun barang-barang dan botol-botol air yang berselerak, sementara sepupu saya pula menyapu sampah. Jadi rumah nenek saudara ni tak ada bilik tau. Jadi katil ni tu diletak kat ruang tamu je. Ruang tamu rumah dia pula memang luas besar. Dia macam satu studio apartment kan. Dia tak ada sengat-sengat apa-apa. Sekali semua dapur kat situ, bilik kat situ, bilik mandi pun kat situ. Apa dia buat macam tu kan? Sebab satulah nenek saudara ni dah tua kan, dah tak larat dah nak naik turun, nak buat sana sini. Jadi kalau boleh senang semua sekali dekat situ. Jadi senang dia nak akses semua sekali. Dan sewaktu sepupu saya tengah menyapu sampah rumah tu, dia dekat katil dia terlampak macam ada sesuatu ataupun ada satu makhluk tengah baring kat bawah katil. Jadi yang dia nampak tu cuma kaki dia je yang kelihatan terkeluar daripada katil tu lah. Dan kaki dia pula, dia nampak macam kaki nenek saudara kita orang tau. Jadi sedang tidur kat bawah katil, sedangkan nenek saudara kita orang ni tengah ada dekat halaman rumah, tengah kemas-kemas ataupun tengah duduk-duduk kat sana lah. Jadi dia cepat-cepat, saudara saya tadi, sepupu saya tadi cepat-cepat ajak aku, jom kita keluar. Tapi saya pula waktu tu mengatakan bahawa saya nak siapkan kerja saya kan. Saya pun tak aware tentang apa yang dia nampak tadi waktu tu. Jadi dia ajak saya keluar, saya kata biarlah saya tekan kerja dulu. Jadi tanpa berlengah terus bergegas, dia pun tarik tangan saya, jom. Dia main rentap je macam tu kan. Saya pun waktu tu memang bengang lah kan. Kita kerja belum siap lagi, dia dah main tarik-tarik. Kita memang tak best lah kan. Dan dia pun terus heret saya balik rumah. Sampailah kat rumah, dia pun ceritakan apa yang dia nampak tadi. Dan saya pun marah dia, kenapa tak beritahu awal-awal kan? Kalau beritahu awal, saya dah cabut dulu, tak payah dia tarik-tarik. So katanya dia bimbang, kalau dia beritahu nanti saya akan terkaku kat situ. Betul juga kan. Dan kata ayah pula, ketuk je kaki makhluk tu dengan penyapu. Nanti dia bangun, nampaklah rupa sebenar dia. Jadi tahulah nenek saudara ke bukan nenek saudara. Jadi berakhirlah kisah
Seram Malaysia untuk edisi 31 Ogos ni. Harap anda semua enjoy. Terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi mendengar kan sampai habis. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai ya. Terima kasih pada yang dah subscribe channel ini, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Setiap subscribe anda adalah ibarat satu semangat buat saya untuk teruskan berkarya. Bantulah saya untuk membuat banyak lagi video-video yang menarik, yang baik, yang berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadi, yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.